Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan taklimat My KPI yang terakhir sebelum tarikh tutup untuk pengisian pada 15 November. Kita ada beberapa hari lagi di mana tuan-tuan dan puan-puan di samping mengisi akan terima pelataan daripada ketua. Kalau staf akademik sudah pasti, kita ada ERK ataupun ERK tambah P, di mana P itulah yang melibatkan pengisian My KPI. Jadi untuk staf pelaksana dan juga PNP, My KPI akan memberi markah kepada komponen kompetensi. Sebab untuk staf PNP dan pelaksana, kita ada beberapa lagi komponen penilaian selain daripada kompetensi. Kita ada kepuasan pelanggan, kita ada markah menghadiri latihan, dan juga kita ada markah khidmat. Di samping itu ada juga markah 5% yang diberi oleh ketua jabatan melalui inovasi dan juga penyelidikan. Ada bonus 5 markah. Sebelum itu kita pergi kepada tarikh-tarikh dahulu. Tarikh bagi 2-3 hari je. Hari ni tak bersesuai cik. Okey. Untuk makluman saudara-saudari, pendaftar telah keluarkan perpiling pada November yang lepas. Jadi saya minta ambil perhatian tentang jadual pelaksanaan. Sebab kalau kita terlepas tarikh-tarikh dah tak boleh undur, tak boleh tangguh. Kalau yang lepas-lepas pengalaman kita universiti banyak kali ikut yang tahun lepas ni kot. Sebagainya. Okey, yang pertama sekali kita tengok jadual. Bagi kemasukan KPI. Yang berjalan sekarang. Okey. Sehingga 15. Jadi supaya staf ambil perhatian. Bulan ni hari apa? Hari Ahad cuti okey. Maknanya kalau tuan-tuan isi pada hari ini contohnya, esok 13 boleh bagi peluang kepada ketua-ketua ataupun P1 untuk membuat pengesahan. Selepas ketua membuat pengesahan, ketua perlu tetapkan peratus KPI. Nanti saya akan bagi taklimat nanti. Dan ketua perlu kemas dalam sistem. Jadi untuk membantu supaya ketua-ketua tidak bekerja pada Sabtu Ahad, cuba siapkan sebelum besok lah. Sebab di masa COVID ini kita perlu banyak rehat juga di samping kita bekerja atas talian. Okey. Tarikh akhir 15. Bagi kemasukan pencapaian, setelah selesai nanti saya akan tunjuk, setelah kita selesai isi KPI, telah bincang dengan ketua, ketua telah sahkan, ketua telah masukkan pemberat, barulah kita boleh isi pencapaian KPI. Jadi sila ambil perhatian untuk mengisi pencapaian selepas 5 Oktober sehingga 14 Disember. Okay. Sebab apa? Selepas daripada 14 Disember, ketua ataupun penilai P1, P2 akan membuat pengesahan KPI pegawai yang dinilai yang kita isi tadi sehingga 31 Disember bagi membolehkan penilaian SPPU bermula pada 1 Januari. Jadi tak perlulah kita pergi ke bawah. Hari ini kita tumpu kepada macam mana nak masukkan KPI. Okey, boleh? Kalau ada soalan boleh angkat tangan, boleh interrupt saya. Okay. Boleh interrupt saya. Okey. P1, ini saya nak cerita. Kalau boleh dalam menentukan
P1 atau P2 saya rasa sudah selesai di peringkat jabatan dan juga pejabat dekan yang kena kemas P1, P2. Jadi pastikan anda buka dashboard SPPU, ada tertera P1 siapa, P2 siapa. Sekiranya masih lagi, sebab pagi ni pun saya ada terima email daripada jabatan. Dia kata dia tak sepatut dia dinilai oleh P1 berkenaan. Jadi saya mintalah kenapa dan sebagainya. Sebab P1, P2 ditentukan oleh pihak jabatan. Pegawai yang dinilai P1, okay, pegawai dinilai adalah kita. Maknanya kita ni PYD. Dalam istilah saya guna nanti, PYD maknanya kita, diri kita. Dari segi istilah lain, urus dia BSM, Cik Jane kat BSM, ketua pentadbiran. Kalau ada masalah boleh hubungi saya. Okey. Kalau ada masalah melibatkan sistem, saya akan email kepada sppu@ukm. Okey, kalau perlu kelulusan ketua PTJ, contohnya ERK di jabatan bagi staf akademik, perlu kelulusan dekan untuk tukar peratus. Kenapa perlu kelulusan dekan? Sebab fakulti kita ada KPI kita sendiri, E 30%, R 50% dan K 20%. Contohnya sebab UKL Universiti Penyelidikan, jadi sudah tentulah komponen R itu tinggi. Jadi sekiranya ada jabatan nak turunkan, nak naikkan dan sebagainya, perlu kelulusan dekan. Ketua KPI bagi PTJ adalah dekan. Sebab itu dekan kena latakan KPI strategi dia. Dan KPI strategi di bawah pusat strategi, di mana KPI naik chancellor akan dilatakan kepada timbalan chancellor, TNC latakan kepada dekan, dekan latakan kepada timbalan dekan latakan kepada ketua jabatan. Itulah konsep cascade ataupun pelataan. Okay, ini saya tak perlu ceritakan peranan pegawai dinilai. Okay, kita hari ini saya rujuk kepada saya dan juga rakan-rakan. Okay, kita perlu mengisi KPI berdasarkan kepada JD. Maksudnya kalau staf PNP dan pelaksana, kenapa saya kejar minta saudara-saudari siapkan my portfolio sebelum 15 Disember? Sebab itulah, sebab JD lah yang membantu kita dalam menyediakan KPI. Jadi sepatutnya KPI yang kita tulis dalam my KPI berdasarkan kepada JD. Itu saya nak ingatkan. Kalaulah katakan KPI yang kita nak tulis tu tak ada dalam JD, bermakna itu adalah KPI projek. KPI projek adalah mana-mana KPI yang tidak ada dalam JD, bukan KPI strategi ataupun bukan KPI fakulti. Okay, faham KPI projek. Sebab tu ada satu lagi, KPI berasaskan projek bagi menulis mana-mana tugas yang diarahkan oleh ketua ataupun P1 ataupun P2 tiada dalam my KPI. Okey. Ini contoh dashboard. Kalau siapa tak pernah masuk, dashboard akan dipaparkan di mana KPI yang perlu diperlakukan pegawai P1 biasanya ada dashboard menyatakan KPI staf di bawah dia perlu buka dan sahkan. Nanti saya akan tunjuk. KPI individu adalah KPI kita. KPI kita yang kita isi akan dipaparkan setelah kita kemas. Sebelum kita hantar, dia tak keluar nama ketua, ia akan ada status di sini isi borang. Kalau kita dah hantar, akan keluar untuk pengesahan pegawai penilai 1. Kalau pegawai penilai 1 dah sahkan, dia akan tukar kepada status sebelum isi pencapaian. Maknanya kita dah boleh isi pencapaian. Yang seterusnya, sekiranya contohnya saya perlu latakan kepada staf, saya boleh isi sini KPI staf seliaan bagi tujuan pelataan. Okey. Contohnya bila tuan-tuan dah isi, okay, di skrin tuan-tuan masih juga ada, dan di skrin tuan-tuan juga, di skrin pegawai
P1 tuan-tuan akan dipaparkan KPI yang perlu diperakukan. Jadi kita kena ingatkan sekiranya status lagi belum disahkan oleh pegawai satu, sila jumpa, bincang, kalau tak setuju boleh tukar dan sebagainya. Okey, ini contoh KPI individu. Okey, ada status isi borang tu maknanya kita dah isi, P1 belum sah. Kalau belum isi status pencapaian tu maknanya P1 telah sahkan. Okey, kalau belum diperakukan tu maknanya belum tindakan lah. Jadi kalau kita dah hantar kepada ketua, kita tak boleh delete lagi. Kalau nak delete, kita kena email dekat sppu@ukm edu.my, minta mereka gugurkan ataupun batalkan. Jadi sebelum hantar itu, okay, semak betul-betul, terutama sekali dari segi sasaran. Saya nak kata kenapa sasaran penting, nanti saya akan beritahu sekejap lagi. Okey, ini contohnya skrin pegawai yang dinilai tadi. Okay. Ada dalam tindakan. Okey, maknanya ada dua lagi. Okey, contohnya. Okey, KPI strategik bagi staf PNP. Hari ini saya rasa ramai di kalangan kita PNP pelaksana dan saya tak pasti ada berapa akademik ataupun pentadbir akademik. KPI strategik macam saya kata tadi adalah pelataan 5 teras HOQ. Daripada 5 teras ada 18. Naik Chancellor ada 18. Dilatakan kepada TTNC semua, total ada 53. Kepada dekan ada 53. Dan dekan akan latakan mengikut KPI, R, K, R maknanya penyelidikan, E akademik, AA keantarabangsaan, B bakat, teras keempat bakat, dan yang terakhir sekali penjanaan kewangan. Okey, ada 5 teras KPI akan dilatakan oleh dekan kepada timbalan-timbalan. Untuk staf pelaksana dan juga PNP dia bergantung pada grade. Bergantung pada grade jawatan. Sekiranya macam saya grade 54, 15% daripada KPI hakiki saya adalah KPI strategi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka dashboard masing-masing, ada tak KPI strategi. Macam saya ada KPI strategi sebab grade jawatan. Okey. Ini skrin contohnya. Bila kita dah isi, disahkan oleh ketua jabatan dan kita boleh isi pencapaian, okey, dengan pembuktian. Contohnya kita sasarkan 80%, markah kita dapat 85 dan kita tulislah alasan kenapa tak capai. Jadi COVID akan jadi alasan utamalah, nanti saya nampaklah dalam mana-mana penulisan justifikasi COVID. Yang akan rujuk kepada PTJ untuk. Jadi sekiranya pegawai P1 rasakan markah ini adalah yang dijana oleh komputer ni 94, bukan markah sebenar sebabkan oleh COVID, pegawai boleh naikkan markah. Ada soalan? Tuan Najib. Ya. Tuan Najib, kalau pencapaian tu dia memang kena 100% ke kita boleh buat 50% je? Okey, nanti saya akan pergi ke macam mana penulisan. Contohnya sasaran. Ini sasaran. Sasaran tu kita tulis dekat My KPI. Contohnya sasaran kita 90%. Kalau kita tulis sasaran 50%, kalau pencapaian 85, markah dia mesti 100 lebih kan, mungkin 170%. Okey, maknanya sasaran ini penting. Semasa kita menulis KPI, sasaran ini penting sebab dia memberi implikasi kepada markah. Okey. Nanti saya jelaskan kenapa 90, kenapa tak pilih 50 dan sebagainya. Okay. Sekarang ni saya nak tunjuk skrin macam mana sekiranya kita jangan risau. Sekiranya tak capai KPI, P1 boleh lagi ubah markah. Boleh ubah markah. Tak ada nanti mungkin akan dapat 30% SPU. Sebab itu di kalangan rakan-rakan kita dah panik. Bila kita buat sistem baru,
oh nanti markah tak capai KPI, nanti kena exit polisi dan sebagainya. Jangan risau sebab kita ada lagi P1, peranan P1 dan P2 untuk menentukan markah sebenar. Okey. Ini dari segi pengesahan pencapaian. Kalau kita bersetuju dan berbincang, itu saya ingatkan P1 dan P2 sebab Kesukma telah membangkitkan kepada Nak Chancellor sebelum ini. Dia kata P1, P2 memberi markah tanpa ada perbincangan. Jadi eloklah ada perbincangan bersama semasa memberi markah penilaian. Itu saya ingatkanlah kepada P1, P2. Okey, ini markah daripada ketua jabatan dari segi kualiti. Kalau sebelum ni kita ada markah sasiah kan. Okey, jadi inilah contoh skrin markah sasiah diberikan oleh ketua jabatan nanti. Okey, ini tarikh-tarikh. Okey, saya pergi kepada sistem. Saya rasa lebih baik kita tunjuk sistem. Bagi saya masa sekejap untuk buka sistem. Okey, ada soalan boleh tanya. Okey, nampak skrin saya? Nampak Okey. Skrin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak isi KPI, kita klik bahagian KPI individu. Betul kan? Okey, inilah. Okey. Untuk membantu sebelum kita Kanan je, look straight inside. Okey. Okay. Saya nak, Jangan gerak. nak menulis macam mana kita nak tentukan KPI. Jadi saya tunjukkan. Apa? Ada siapa soalan? Ada siapa tanya tadi? Ataupun mungkin tersalah. Boleh nampak skrin? Boleh. Contohnya kan. Kalau siapa tak pernah buka dekat kita punya gerbang tu, kalau tak jumpa My KPI, inilah My KPI punya ikon, klik akan keluar My KPI. Kalau nak tengok dashboard, tengok dekat SPPU V7. Okey, tolonglah buka sebab kita ada beberapa hari saja lagi. Okey. Okey, macam mana kita nak menulis tadi kan? Okey. Kalau pentadbir akademik, kita sudah pasti kita ada JD. Kalau staff pun kita ada my KPI kan, itu my portfolio. Ataupun kalau kita tak siap lagi my portfolio, kita mesti ada senarai tugas kita. Kalau ada senarai tugas, macam mana kita nak dia jadikan my KPI? Pastikan dari segi penulisan senarai tugas kita mesti ada 3 benda. Kata kerja, objek dan juga hasil. Hasil inilah kita akan terjemahkan sebagai KPI. Contohnya kalau kita menguruskan penjanaan, Allah kata kerja objek hasil. dia kata kerja ni dia ada 3 peringkat. Kalau peringkat pengusaha tertinggi biasanya merancang. Kalau peringkat pegawai melaksana, mengurus. Kalau peringkat pelaksana biasanya membantu. Itulah kata kunci macam mana kita nak tulis kata kerja dalam JD, dalam my portfolio. Pastikan ada objek dan hasil yang boleh diukur. Okey. Dan macam mana kita nak tulis hasil KPI ni? Kalau boleh gunalah konsep SMART. Spesifik kepada kerja kita. Jangan kita tulis mengukur penjanaan, kita tulis KPI dia tak menunjukkan jumlah RM yang dihasilkan. Spesifik. Yang boleh diukur, yang boleh dicapai, agak ada time, contohnya berapa bulan dan realistik. Okay? Inilah penting. JD ni sebelum kita transfer kepada My KPI. Okay? Contohnya KPI. Untuk KPI, ayat dia berbeza dengan JD. Kalau JD kita mula dengan kata kerja. Untuk My KPI, kita mulakan dengan
macam mana kita nak kira sasaran tadi. Katalah aktiviti penjanaan mesti katalah dalam bentuk jumlah dia. Jadi kita boleh guna di depan sini, boleh guna jumlah penjanaan. Kalau bilangan tu lebih kepada aktiviti, kalau jumlah ataupun peratus. Jadi ayat penyataan KPI itu mula dengan benda yang kita boleh ukur. Bilangan, peratus, jumlah. Okey, bergantung kepada objek apa yang kita letakkan di sini, hasilnya. Okey. Perincian ini adalah perincian kepada aktiviti. Kalau kita tulis dekat KPI ini, contohnya aktiviti penjanaan, kita kena ceritakan apa dia aktiviti penjanaan yang kita buat untuk meningkatkan sumber pendapatan jabatan sebagai contoh. Itulah maknanya perincian dia kepada penyataan. Jadi sasaran. Sasaran tu kalau tak di aktiviti, ni saya ada silap sikit sini. Ini sepatutnya jumlah sini. Kalau 50,000 sebagai contoh sasaran, okey, maknanya jumlah kat atas ni, jumlah penjanaan ataupun hasil. Okey. Okey, hasil tadilah. Yang 50,000 ni maknanya hasil. Jadi kita letak di sini dan unit dia. Okey. HOQ ni, kalau kita tengok HOQ ni, kita tengok trust. Kita ada 5 trust. Kalau keuangan sudah tentulah kita klik saja trust 5. Dan dekat sini ada 4. Okey, tuan-tuan tengok KBH hakiki. Ini saya kata hakiki ni rujuk kepada tugas hakiki kita. KBH projek yang mana tiada dalam tugas hakiki, kita letak di bawah projek. Contohnya menganjurkan minggu anugerah sanjungan kerjana, minggu penyelidikan, minggu ataupun hari kesihatan mental dan sebagainya. KBS PTJ, ini benda yang baru di peringkat PTJ di bawah Prof. Izzat. Kalau di peringkat kedekanan, kita dah tetapkan KPI setiap jabatan. Okay. KPI setiap jabatan mengikut portfolio ERK dan juga dari segi pentadbiran. Apa yang KPI jabatan perlu capaikan, jadi kita boleh letak KBS PTJ. KBS Universiti yang jadi pelatihan yang strategi. Yang mana-mana yang tak ada dalam strategi, boleh letak KBS PTJ ataupun KBS project. Okey. Kadang aktiviti itu tak ada di bawah hakiki, tiada di bawah strategi, tiada di bawah fakulti, tapi itu adalah projek, letak sini. Kalau projek di bawah fakulti boleh letak juga di sini. Jadi kita boleh klik yang mana-mana sesuai. Jadi perlu ada tempoh mula dan tamat, perlu ada template pembuktian, kaedah pembuktian. Ya. Sebelum tu, setiap kategori KPI tu perlu ada setiap satu ke? Ke just kalau macam ada KBH dia semua tak apa? Okey, saya jawab tu. KBS hanya perlu ada peringkat dekan dan timbalan dekan saja kalau fakulti. Jadi kita staf bukan dekan, timbalan dekan tu tak perlu klik KBS. Kalau peringkat jabatan sudah tentu ketua jabatan nak menyokong KPI fakulti adalah KBS. Kita boleh buat KBS projek untuk pendanaan. Kalau kita yang ada yang mana-mana 3 kategori, lebih kepada kita punya JD sajalah hakiki. Kalau macam saya kata tadi ikut grade jawatan, saya perlu ada hakiki, saya perlu ada strategi, saya perlu ada fakulti dan saya perlu ada projek. Macam saya, mungkin kena ada semua. Bergantung kepada JD kita. Okey, menjawab soalan saya? Okey. Menjawab. Okey, saya stop skrin ni sekejap. Saya masuk kepada sistem. Maaf Tuan Haji, boleh saya tanya soalan? Ya, boleh. Berkenaan tempat teras tu, adakah KPI kami kena memenuhi semua teras yang ada ke? Okey, apa jawatan saudara? Saya pensyarah perubatan. Pensyarah di jabatan? Microbiology. Okey. Untuk pensyarah,
Adakah tuan ada komponen P? Ada. Okey. Itu saya kata tadi, bagi staf akademik, dia ada dua. ERK, ERC plus P, betul kan? Ya, betul. Okey. Yang komponen P itulah perlu doktor isi my KPI, betul? Ya, betul. Okey. My KPI bagi jawatan doktor sebagai penyelaras apa? Saya sebagai ketua unit sebenarnya. Ketua unit, okey. Ketua unit, adakah ketua unit sudah ada JD? Tak ada. Ada saya rasa. Kalau tak ada JD, sudah tentu ada senarai tugas kan? Ada. Yang Okey. hakiki lah. Okey, senarai tugas sebagai ketua unit, macam saya nyatakan sekejap tadi, tukar kepada ke dalam bentuk accountability. Okay, contohnya kan, menguruskan peperiksaan ataupun apa dia spesifik sikit, boleh saya bantu? Tapi tuan, saya ketua unit di JPMD. Okey, menguruskan apa? Bagi contoh senarai tugas. Ujian makmal. Ujian makmal misalnya. Okey, contoh kan. Daripada senarai tugas menguruskan ujian makmal, tukar kepada JD, saya kata tadi, JD perlu ada kata kerja, objek dan juga hasil. Betul kan? Okey. Kalau tengok senarai tugas tadi, objek sahaja menguruskan. Ujian makmal itu adalah objek, kata kerja mengurus, tapi hasil tak ada kan? Okey. Pastikan tugas itu ada hasil. Ujian makmal memenuhi apa standard ke ataupun perlu disiapkan berapa setahun. Daripada itulah, Okay, alright. daripada senarai tugas itulah tukar kepada my KPI. Okey. Jadi sebagai ketua unit boleh ada 1 hingga 5 my KPI. Tapi adakah wajib kami kena setiap teras tu mesti ada ni ke? Okey. KPI dia. Okey. Saya nyatakan tadi kita ada 4 KPI kan? 4 teras Okey. Dan kita ada 5 teras. Okey. Okey. Teras, kita nak pilih teras akademik, teras penyelidikan, teras peantarabangsaan, teras bakat dan kewangan, bergantung kepada jenis KPI kita. Okey. Okey. Untuk menentukan sama ada kita KBS, KB PTJ, KB projek ataupun KB hakiki, kita tengok adakah KPI yang kita buat itu menyokong strategi UKM. Kalau setakat ujian makmal tu saya rasa tak menyokong HOQ kan. Itulah susah lah. Okey, maknanya lebih kepada KBH hakiki. Okey. KBH hakiki ini dia adakah elemen penjanaan? Adalah sedikit. Kalau ada boleh kita letak kepada teras 5. Itu contohnya. Sebab nanti bila kita kumpul data ni, kita boleh tahu apa-apa aktiviti yang menyokong teras 5 teras universiti itu, adakah yang bencana, ada yang untuk pembangunan bakat, adakah ada segi antarabangsa dan sebagainya. Buat masa sekarang ni kliklah apa yang sesuai, tak salah. Okey. Mana kena ada semua teras pun boleh, kalau ada satu teras pun boleh, kalau ada semua KB pun tak ada masalah, kalau ada satu KBH hakiki pun tak ada masalah untuk pertanyaan untuk permulaan ini. Okey, boleh kan? Boleh saya jawab? Okey, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji, boleh saya bertanya? Okey, boleh. Okey, saya daripada Jabatan Kejuruteraan. Okey, saya telah dinaikkan pangkat pada 19 hari bulan 8 daripada HCTN kepada UKM. Saya nak tanya, KPI yang saya perlu masukkan adalah daripada jabatan yang lama ataupun jabatan yang baru? Okey. Puan Izlina, itu soalan yang saya. Okey, mudah saja. Untuk U30 apa tadi? 32 ke 36? Ya. Okey, 36. Okey, sebab kalau dari segi dasar penilaian SPPU, kalau mana-mana staf berada di PTJ itu melebihi 6 bulan, Okey, perlu dinilai PTJ hakiki sebelumnya. Okey, mana dua-dua. Okey. Jadi senang. Jadi my KPI ni
kita ada 5 hingga 10 maksimum. Faham? Kita Faham? boleh 5, bila tulis 10. Jadi saya cadangkan kalau boleh letak juga KPI SCTM tugas sebelum ini dan juga KPI di Jabatan Kejururawatan. Mana fakulti? So maksudnya bahagi 2 macam tu ke? Ya, 3 tambah 2. 3 tambah 2. Ya. Oh, okey. Okey. Jadi penilai 1 dan penilai 2 tu Tuan Haji? Itu saya cadangkan P1 dari hospital, P2 peringkat jabatan. Oh, penilai 1 jabatan HCTM, penilai 2 di jabatan yang sekarang lah. Ya. Okey. Mak jom. SCTM 2020 ni siapa? Dia share screen. Saya tak boleh share screen saya. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Ada banyak kat chat ni saya tak boleh jawab. Okey, boleh teruskan. Okey, saya pergi pada skrin saya. Contohnya skrin saya. Kat chat dia tanya ada Ya. ke recording boleh share nanti Haji Din? Adakah dia orang rekod tak? Saya tak nampak. Tak nampak pula rekod. Ada tak urusnya? Ada nampak recording. Itulah Encik Buhari ada yang kata nak masuk tapi pasal dah penuh. Kalau ada yang dekat live dekat FB ke, ada mana-mana yang dia orang boleh tune in ke Encik Buhari? Ke Boleh? Haji Din ke? Okey, boleh. Prof Sharifah, saya record benda ni. Tak apa. Okey. Okey, masih. Akaun yang utama nanti apa recording tu kita akan upload ke Facebook Live lah. Okey, saya boleh teruskan. Okey, terima kasih Prof Izzat. Okey, contohnya bila staf mengisi, saya ambil contoh kan. Contoh satu staf mengisi. Okey, bila staf isi sebagai contoh, saya ambil contoh satu Cik Aida. Okey, dengan kebenaran, dengan izin kita tengok penyataan KPI yang jelas kan, dia tunjuk bilangan. Sebab apa? Dia merujuk kepada bilangan permohonan. Itu saya kata dalam penulisan tu. Okey. Ni objek dia. Pindah peruntukan. Okey. Tapi perincian ni agak simple kalau saya yang tak menguruskan kewangan mungkin saya tak faham. Jadi kalau saya dah biasa membuat pemindahan environment melalui UFAS ke dan sebagainya, kita boleh pindah. Mana kita selaku P1 kita boleh tambah ataupun pindah. Kalau tak setuju dengan sasaran, kita boleh ubah. Sebagai contoh 40 sebagai ketua. Kalau 30 kita letak 30. Okey, bila kita semak semua template. Okey, ini satu lagi tip. Sebelum kita isi My KPI, kita siap template kita dulu dalam bentuk Excel ke ataupun PDF file. Ini okey. Template pembuktian penting. Dan kaedah pengukuran, ini yang penting. Kita kena nyatakan kaedah pengukuran ini bagi membantu P1 untuk memberi markah. Contohnya, bilangan permohonan pindahan peruntukan keuangan yang dibuat sasaran 30, kalau dia berjaya buat 30 akan mendapat 100%. Okey, ini contoh kaedah pengukuran. Okey, dan tindakan, pastikan anda tulis tindakan. Jadi kalau saya setuju dengan KPI ni, saya akan tekan peraku. Okey. Dan dia akan dipaparkan dekat skrin individu. Hantar tapi belum diperakukan oleh penilai 1 sebagai contoh. Okey. Kalau dia hantar tapi belum peraku. Okey. Ini adalah tugas P1. Okey, saya minta tolong sangat staf kalau boleh siapkan awal pengisian KPI individu supaya tidak membebankan P1 untuk bekerja pada hari Sabtu dan Ahad nanti. Okey, boleh? Saya minta tolong contohnya saya ada 8 KPI, saya dah isi. Okey, saya dah hantar dekat Yang Mulia Prof Raja Fendi tapi dekan belum lagi perakukan. Okay. Ini contoh. Bila kita dah isi, kita dah
siap semua, contohnya input pemberat. Okay, ni saya nak tunjuk. Macam Aida Nurami tadi saya dah hantar, saya dah setuju kan. Okay. Tapi belum semua dipaparkan dekat skrin. Saya keluar, saya tunjuk yang dah penuh. Ini tugas P1 mana-mana P1 yang ada dalam grup ini. P1 selepas kita sahkan tadi, kita kena input pemberat. Sama ada kita nak puratakan sama kerja, saya rasa tak. Kita kena beri pemberat mengikut beban tugas staf berkenaan. Tak adil. Sekiranya kita letak contohnya pembawaan kontrak, dia uruskan 7 orang berbanding dengan pengurusan jawatan akademik 30 orang. Jadi sudah pasti markah ni kita kena letak lebih. Sebagai contoh 20. Dan kita kena kurangkan di mana-mana section yang kita rasa agak ringan sebagai contoh. Ini peranan P1. Jadi contohnya mungkin ada P1 dalam grup ini. Inilah maknanya skrin P1 kena kemaskan selepas pengesahan. Jadi saya keluar, saya tak sahkan lagi. Ini contoh macam mana P1 telah berbincang dengan staf berkenaan. Contohnya Encik Amidi, saya dah bincang dengan dia. Ada 6 KPI dia. Saya tengok yang mana berat, saya akan letak 30. Menguruskan lantikan kontrak, kita ada bukan 30 orang staf kontrak dan sebagainya. Okay. Jadi inilah P1 perlu menetapkan pemberat SPPU. Tuan Haji. Ya, saya. KPI ni kita letak 5 je tak apa dahulu kan? KPI 5. 5 kira 5 sahaja dia punya penyataan tu, kita letak 5 sahaja. 5 KPI? Ya, betul. Boleh. Minimum 5. Maksimum 10. Okey, baik. Okay. Sebab apa? Sebab kenapa saya kata 5? KPI 5 sebab kita mungkin ada yang dilatakan, kita tak pasti lagi. Kalau peringkat pegawai lah. Kalau peringkat pensyarah pun sama. Kalau 5 akan kalau seorang 5, seorangnya contohnya katalah Pro Izzat, di bawah dia ada 20 orang. 20 kali 5, 100. Jadi itulah kita nak kontrolnya. Kalau boleh jangan terlalu banyak sangat sebab memberi beban kepada penilai 1 dan penilai 2. Sebab JD pun 5 juga. Itu saya nasihatkan semasa buat my portfolio. JD hakiki kita 5, jangan lebih 10. Kalau lebih 10 JD itu maknanya istilah yang digunakan oleh penceramah Kak Bangi itu dah gila kuasa. Ataupun dah buat kerja lebih daripada keupayaan dia. Okey. Saya nasihatkan 5 lah. 5, 6, ada 8. Okay. Dan pemberat. Dan contohnya bila P1 kita dah bincangkan P1 tadi akan keluar pemberat. Dan contohnya Cik Hamidi, dia dah boleh tekan dah skrin untuk mengisi pencapaian. Okey. Itulah step-step yang saya nak nyatakan hari ini. Saya minta kerjasama sangat-sangat. Cuba siapkan pengisian My KPI. Minimum 5. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Ya. Kalau apa efek dia untuk pemberat ni kalau dia berbeza antara setiap staf, macam saya tengok tadi Encik Zainuddin masukkan ada staf tu pemberat dia lebih, ada yang kurang. So efek dia tu dekat mana nanti dekat staf saya? Okey, efek dia contohnya katakan saya bagi contoh kan. Nampak skrin saya? Okey. Contohnya Cik Amidi kata dia uruskan 100 kelulusan rawatan. Tiba-tiba pencapaian sebenarnya 50. Markah yang akan dipaparkan nanti 50 dibagi dengan 215, markahnya dapat lebih kurang 47-48. 48 tu akan didarabkan dengan 10 bagi dengan 100 akan memberi markah yang ni. Okay. Akan beri markah akhir dia. Itu maknanya pemberat ini memberi makna kepada markah akhir bagi setiap KPI. Maknanya kalau dia letak
Kalau dia capai 100, kata dia tak 100, dia capai 115, markah dia akan dapat 10 lah dekat sini. Automatik 10. Itulah kesan kepada pemberat. Bila kita letak pemberat akan beri kesan kepada markah akhir bagi setiap KPI. Menjawab tak soalan saya? Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Ada soalan lagi? Nah. Pagi Tuan Haji, boleh saya tanya sikit. Jadi semestinya kena letak KPI ataupun sasaran yang sangat tinggi. Jadi mesti reasonable dengan spesifik kan. Bergantung kepada apa yang boleh dicapai. Sekarang mungkin senang kita dah tahu apa yang kita telah dibuat. Jadi kalau kita sudah buat setakat itu saja, mungkin sasaran kita kena more spesifik dan letak sasaran tersebut. Betul ke komen macam ni? Betul, Prof. Okey, tahun ni kita bertuah sebab kita buat KPI di akhir tahun. Contohnya next year. Okay, next year bila kita buat KPI, prosesnya sama, mungkin dalam bulan 3 selepas penilaian. Sasaran yang kita tetapkan tu kalau boleh bergantung kepada previous pencapaian sebelumnya. Itu penting. Kalau sebelumnya kita capai 1, contohnya kita katakan bilangan SOP ataupun bilangan panduan mobiliti pelajar sebagai contoh, KPI. 1 tahun ni mana kita letak sasaran 1, kita berjaya siapkan buku tersebut, kita dah edarkan, diguna oleh petikir 1. Tahun depan kata semangat letak 10 panduan. 10 sasaran baru 2021. Jadi agak tak realistik lah kalau berbanding dengan pencapaian 2020. Kita letak 2021 10. Jadi mungkin Prof Izzat kata betul tak Prof ni letak 10 ni. Okay. Kalau dapat 1 per 10, jadi hasilnya nanti 10 per 100 kali dengan pemberat tadi, mungkin akan dapat 0.5. Itu yang penting, sasaran tu. Sasaran bila kita tak capai memberi kesan kepada mata akhir. Itu saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan ada dalam grup ini, kalau dah capai itu mana gunalah. Tahun 2020 ni mungkin tahun percubaan kita main KPI, kita letak yang agak realistik lah angka-angka bagi setiap sasaran. Terima kasih Tuan Haji. Ya. Ada lagi soalan? Tuan Haji, saya nak tanya. Apa ni? Siti Asma? Ya, saya. Ya. Kalau KPI yang kita isi untuk tahun ini, kita tak buat lagi untuk tahun hadapan, adakah KPI boleh diubah? Okey, itu soalan yang bagus. KPI, my KPI yang kita tulis tahun ini adalah KPI tahun semasa. Asma kan? Ya. Kita mesti tulis apa yang berlaku 2020. Jadi my KPI untuk penilaian SPPU 2020 ni tulislah apa yang kita buat sekarang. Untuk 2021 ni pandangan saya lah, kita letak tahun depan lah KPI, my KPI tersebut. Jangan kita letak KPI 2020 terus untuk 2021. Maksudnya yang 2020 ni kita boleh padam ke untuk 2021 nanti? Oh, dah tulis 2021? Tak, maksud saya kalau kata kita kan akan ada perubahan pekerjaan, mungkin khususnya saya faham. Apa yang kita tulis my KPI adalah berasaskan pada JD kita sekarang, atas senarai tugas kita sekarang. Bila kita bertukar kepada kerja baru ataupun jawatan baru, sama ada kalau yang penyelaras jadi ketua jabatan jadi timbalan dekan, ataupun kita tadi UD 32, UD 36. Jadi tahun depan kita buat my KPI berasaskan pada JD tahun semasa. Ia tak akan, mana yang ada ni akan terpadam. Ni saya rasa lah, walaupun saya tak nampak lagi untuk next year. Next year pun kita kena tulis balik. Tuan Haji, saya rasa-rasa
Tahun depan pun kita kena isi baru benda ni. Nampak kat skrin saya kan? Dia akan benda ni kita kena isi balik. Kita kena isi balik. Dia tak akan paparkan yang lepas. Jadi sudah tentu bila ada perubahan kita boleh ubah penyata My KPI. Okey, boleh Siti Asma? Ya, boleh. Cuma satu lagi soalan. Kalau KBS projek yang kita isi, maksudnya kita tekan KBS projek tu kan? Ya, betul. Itu untuk tahun semasa lah kan? Sebab dia bukan setiap tahun kita buat projek yang sama. Ya, betul. KBS projek berasal sebab kita isi tahun yang dinilai. Kita kena ingat daripada 1 Januari, sebab itulah kita letak tarikh di sini. Tempoh. Tempoh aktiviti itu mesti pada dalam tempoh penilaian. So saya boleh letaklah kalau saya anjurkan sangga kerja? Boleh KBS projek. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Sasaran kalau boleh projek itu kita bukan setakat ukur dari segi bilangan, kita ukur dari segi kualiti dia. Sebab dalam My KPI ni lebih kita ukur kepada kualiti. Kalau kita letak satu projek memang kita boleh capai. Mungkin pada pandangan saya lah kita letak contohnya kita sasarkan kalau kita buat program hari kesihatan mental, kita sasarkan 100,000 peserta sebagai contoh. Itu nampak kualiti. Kalau ada 500 maknanya 50%. Kalau letak satu menghasilkan projek memang kita boleh capai. Jadi cari dari segi penyataan yang kita boleh ukur dari segi kualiti. Jadi untuk tahun pertama ni mungkin letak satu projek pun tak ada masalah. Okey, bilangan projek. KBS projek bagi saya lah. Jadi untuk next year ni kena ada penyataan yang mesti ada elemen kualiti lah. Kualiti. Okay. Ada soalan saya nampak dengar bercakap. Tuan Haji. Sure ada. Okey. Ya, Tuan Haji boleh dengar? Boleh dengar. Okey, saya nak tanya kita buat KPI ni dah akhir tahun. Betul. Tanya, bolehkah pegawai yang dinilai membuat KPI tanpa penilai satu membuat pelataan? Boleh. Okey, itulah cadangan saya. Saya pun beritahu di peringkat pengurusan, kalau kita nak isi pelataan, contohnya pegawai penilai nak isi pelataan, kita disampailah kita kena buat kita punya. Kita kena klik kat sini, kita kena isi yang sama, lepas kita simpan. Okay. Contohnya lepas kita simpan, saya ambil contoh satu. Okay. Ni kita, saya anggap saya ni sebagai penilai pegawai yang dinilai kan. Saya kena tekan pelataan. Saya kena masuk nama. Saya kena cari nama staf saya yang menguruskan. Saya kena simpan. Banyak kerja kan? Itu saya cadangkan untuk tahun ini. Untuk tahun ini, kita minta pegawai yang dinilai. Pegawai yang dinilai maknanya kita mengisi My KPI, berbincang dengan pegawai penilai. Contohnya di sini. Kan? Bila saya klik di sini, maknanya saya sebagai pegawai penilai satu berbincang dengan pegawai yang dinilai. Semak semua, saya peraku. Dan senang kerja sikit kan? Daripada kita kena mengisi. Mungkin kalau saya isi tugas keuangan, mungkin saya tak tahu spesifik sangat. Sebab mungkin saya tak mahir lagi tentang JD staf berkenaan. Jadi saya kalau boleh minta untuk cepatkan proses PYD, pegawai yang dinilai mengisi, berbincang dengan penilai satu buat perakuan, penilai satu tetapkan peratus setiap KPI dan sahkan dalam sistem lagi cepat. Contohnya bankuan. Okay, dia isi. Takkan kita nak minta prohizat
lata kan. Jadi kesian Prof Izzat kena isi 5. Prof punya kena sah, lepas tu kena lata. Jadi Prof hanya klik saja. Jadi saya rasa untuk proses kali ini agak kita tak ada masa. Jadi Prof isi, Prof Sharifah selaku P1 atau P2 sahkan. Lagi senang, lagi cepat. Contohnya. Okey, menjawab soalan saya, Syuhada. Yang perlu berbincang. Sebelum buat perakuan tu, P1 berbincang dengan PYD. Itulah proses itu penting. Sebab kita sebagai P1 mungkin kita tak setuju dengan sasaran PYD letak. Kita boleh ubah. Kita pun tak setuju dengan tindakan yang menyokong KPI. Kita kata satu tindakan ni tak menyokong kepada hasil. Dia perlu tambah. Sebagai contoh. Itulah penting ada sesi perbincangan walaupun 1-2 minit bagi setiap staf di bawah seliaan kita. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum Tuan Haji. Salam Cik Tohir, ya. Saya nak tanya untuk My KPI ni macam mana pula dengan staf yang baru masuk, contohnya pada bulan 8 macam tu. Dia punya sasaran tu berapa yang kita nak kena letak? Okey, itu soalan yang bagus. Komputer akan kira dari segi tempoh servis dia. Okay, contohnya macam kalau tadi tak dengar. Sistem akan tolong kira, dia auto tempoh servis tu. Contohnya Cik Tohir dilantik bulan berapa? Bulan 8. Bulan 8. 8 hingga bulan 12, 4 bulan kan? Okey. Ya, betul. Jadi dalam pengiraan nanti 4/12 itulah pemberat yang digunakan. Jadi sasaran untuk walaupun tempoh 12 ditetapkan, sistem akan ambil kira 4/12 maknanya 25% saja. Daripada sasaran, mana kalau dah capai 25%, Cik Tohir akan dapat markah 100%. Jangan risau, di mana yang baru masuk, yang dah kerja. Jadi tempoh menjadi faktor dalam pengiraan pencapaian nanti. Okay, maksudnya dalam My KPI tu yang kita nak kena masukkan, kita kena letak tempoh dululah baru nanti sasaran sistem yang akan kirakan. Macam tu Ya, Tuan ya. Haji? Dari segi tempoh sistem dah boleh baca. Sebab SMK, data tarik SMK, tempoh dah kira. Okay, baik. Terima kasih Tuan Haji. Ada lagi soalan? Sebab kita ada tak banyak hari dah, dia lagi 3 hari saja lagi untuk menyelesaikan. Assalamualaikum, Dr. Nurliza sini. Okey, Dr. Nurliza, terima kasih. Ya, saya pegawai saya punya PYD, dia uruskan kemasukan pelajar sarjana, pelajar postgraduate. Untuk kualiti tu saya rasa kalau kita letak nombor bukan atas kawalan dia nak tahu berapa ramai pelajar yang boleh yang berminat untuk masuk. Jadi macam mana untuk pastikan kualiti tu? Kalau dia punya salah satu JD dia menguruskan kemasukan pelajar pasca siswaza. Okey, maknanya bilangan pelajar pasca siswaza. Dia uruskan kemasukan, tapi cuma bilangan tu bukan sebab dia tak boleh kontrol dengan bilangan tu, dia cuma boleh uruskan saja. Jadi macam nak pastikan kualiti dia? Okey. Ini tahun ni sebenarnya saya tak minta lagi aspek kualiti. Saya kata tadi kalau dari aspek kualiti, kalau kita nak ukur Dr. Nurliza kan? Ya. Okey. Kita boleh letak peratus kepuasan ke, tapi masa itu untuk tahun depan lah. Mana kita dari segi kualiti, maknanya bila kita buat proses pendaftaran pelajar tu, pelajar letak semua tiada masalah, memuaskan dan sebagainya. Salah satu kalau kita nak ukur lah dari segi KPI yang berkualiti.
Memang kalau kita letak bilangan pelajar pasca memang di bawah bukan kawalan kita. Betul. Sebab pelajar mungkin dia isi gas, isi sebagainya. Kita tawar, tak sini yang menerima. Ya, mungkin universiti dekat rumah dia ke dia pilih. Betul. Sebagainya. Okay. Jadi itulah tahun 2020 ni doktor cuba bincang dululah supaya kita jangan letak sangat sasaran yang boleh memberi kesan kepada pihak staf kita kan. Betul. Jadi tengoklah JD dia, tengok hasil apa yang kita nak hasilkan daripada proses kerja staf berkenaan. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Sama. Ada soalan? Kita ada berapa ini? Salam. Kalau Salam. saya punya my KPI tu, dekat dashboard dia tu kompetensi kerja dengan kompetensi kerja kepuasan pelanggan tu, Okay. dia ada markah tapi dia kosong. So, lepas tu bila kita nak isi tu dia kata kena rujuk sistem sumber. Okey. So saya tak faham macam tu. Macam mana? Okey, tak apa. Nanti saya beritahu. Okey, nampak skrin saya? Pencapaian tahunan. Okey. Di sini kan? Ya. Okey. Kepuasan pelanggan ada 2, diberi oleh ketua, ada 4 mata dan based on soal selidik PTJ. Di mana kalau kita tengok kan tiada sistem sumber kan? Ya. Okey. Ini pun saya dah tanya BSM, saya dah tanya tim teknikal. Dia kata bergantung kepada PTJ untuk input markah. Saya tak pasti nanti macam mana kita nak input. Itu saya cadangkan unit quality faculty Cik Clarence. Cik Clarence ada tak? Ada Haji. Saya minta Cik Clarence bina satu soal selidik kepuasan pelanggan. Okay. Kita boleh edarkan kepada jabatan, minta jabatan edarkan kepada pelajar ke, pembekal atau pesakit dan sebagainya, minta dia orang isi. Jadi markah itulah kita akan input di sini nanti. Okay. Markah kepuasan pelanggan adalah kepuasan PTJ. Kalau PTJ itu dapat kata 80/100, semua akan dapat markah yang sama. I see. Okey. Ini namanya sistem sumber masih lagi tak jelas sebab tim teknikal pun tengah kena banyak lagi isu teknikal dalam MyKPI ini. Jadi itulah dinasihatkan oleh pihak PSN supaya kita buat soal selidik. Saya tengok SCTM pun ada edar dalam email kan. Kepuasan pelanggan, banyak dah PTJ hantar supaya kita isi kepuasan pelanggan. Itulah untuk tujuan dia. Jadi minta link daripada Encik Clarence nanti. Jadi buatlah peringkat jabatan masing-masing untuk kita dapat markah dari segi kepuasan pelanggan. Okey. Jadi yang kepuasan pelanggan ni dia standard lah semua orang. Ya betul, markah sama. Okey. Bagaimana pula dengan KPI berasaskan strategik dengan KPI berasaskan hakiki? Okey, contoh kan. Macam saya, nampak skrin saya? Sebab saya grade 54, saya juga kena buat KPI strategi. Saya kena buat KPI hakiki. Okay. KPI strategi adalah KPI yang dilatihkan oleh Naib Chancellor kepada TNC, seperti saya beritahu sebelum ini. VC punya ada yang 5 trust tu, iaitu pada TNC ada 53 ikut portfolio dilatihkan pada dekan. Dekan akan latihkan kepada timbalan dekan dan penolong dekan. Penolong dekan akan latihkan kepada ketua jabatan. Okey. Nak tengok tak yang contoh KPI strategi saya boleh tunjuk. Okey. Inilah contoh KPI strategi. Mana-mana staf yang ada KBS tadi macam saya kena cari ataupun saya kena pasti yang mana saya perlu sokong. Sebagai saya contoh saya
Saya terpaksa menyokong PAT sebab saya menguruskan daripada kertas cadangan jabatan, saya kena buat mesyuarat, saya mesyuarat fakulti, saya kena hantar BSM, uruskan proses sehinggalah keluar pelantikan. Jadi satu saya boleh ambil KBS strategi. Sebagai contoh kan. Kalau kita dekat Jabatan Pendidikan Perubatan, JPP sebagai contoh kan, JPP sudah tentu kalau dia perlu, dia kena sokong bilik kuliah aktif. Okay. Sebab ini berkaitan dengan strategi. Contohnya Sekretariat Jaringan Penjanaan, dia perlu sokong strategi untuk mendapatkan penjanaan. Kalau Sekretariat SPI, Sekretariat Penyidikan, sudah tentu dia kena menyokong industri. Iaitulah daripada 53 KPI strategi ni kita boleh pilih yang mana kita boleh memberi sumbangan supaya capai KPI universiti. Okey, jawab soalan saya. Okey. Okey, kita boleh rujuk kepada house quality, rumah quality, ingat rumah quality yang ada 5 bilik tu. Okey, daripada rumah quality tu kita ada pembentangan. Kalau jabatan jelas, jabatan dah dia buat pembentangan kepada fakulti, strategi-strategi untuk capai HOQ jabatan. Jadi kalau kita berada jabatan berkenaan, kita boleh tengok KPI jabatan tu, kita boleh pilih mana-mana KPI strategi untuk letak di bawah My KPI. Okey, jawab tak soalan saya? Jawab. Itu maknanya sekarang ni kita kena tengok dari segi bird view. Maknanya bukan saya tugas kita. Kalau saya kerja kena tolong KPI fakulti. Saya kena tolong KPI universiti. Jadi saya tak boleh letak hakiki saja. Saya kena letak juga tanggungjawab saya memastikan projek fakulti berjalan. Jadi itulah kita nak staff kita kalau boleh kita cuba sokong untuk fakulti kita menjadi fakulti yang orang kata kalau dibangi, kalau kita ranking biasanya kita selepas FKAB. Nombor 1 FST, nombor 2 FKAB, nombor 3 baru perubatan. Jadi kita nak letak fakulti perubatan kita setara dengan fakulti FST dibangi. Okey, itu harapan kita lah di backup fakulti. Okey, ada lagi pertanyaan? Yang chat nanti saya kumpul, saya akan jawab. Okay. Tuan Haji. Tuan Haji. Apa dulu? Saya dulu lah. Hafiz. Tuan Haji. Ya. Okey, silakan. Dekat MyKPI ada template pembuktian tu kan. Template pembuktian tu kita nak isi template yang kosong ataupun template yang dah ada data. Terima kasih Cik Hafiz. Okay, itu soalan bagus. Untuk My KPI, kita perlu isi template kosong. Kita upload saja. Sebab semasa perbincangan dengan P1 nak tengoklah macam mana you go, macam mana you letak pencapaian. Template yang ada isi, bila kita isi pembuktian, kita guna template yang sama. Sebab itu kalau boleh, semasa buat template letaklah dalam folder, simpan elok-elok. Contohnya lupa pula, lepas 2-3 bulan kita lupa balik nak letak, nak gunakan template itu. Sebab template itulah diguna kita masukkan input data pembuktian. P1 akan beri markah nanti berdasarkan kepada template, dia akan buka template. Bukan setakat kita tulis saja sasaran kita capai. Contohnya pra-earn sebagai penilai 1. Okay. Walaupun saya letak 1, pra-earn tak percaya 1, dia buka template tu nak tengok betul tak 1 tu kalau buku dah ada ISBN ke, dah IRET ke, dah edar ke, ada surat dan sebagainya. Itulah kepentingan template pembuktian. Jadi untuk MyKPI ni kita boleh letak yang kosong dulu. Untuk isi pencapaian nanti kita letak yang dah ada isi. Kalau nak letak yang ada isi sekarang pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita dah buat kerja sekarang tu kan. Jadi saya cadangkan boleh letak dua-dua. Yang kosong pun boleh. Yang ada isi pun boleh. Okey, Cik Hafiz. Okey, next soalan.
Tadi ada 2-3 soalan serentak tadi. Prof Izzat, okey? Ni soalannya daripada chat, saya tolong bacalah. Kalau dia kata dah masukkan template pembuktian, tapi kalau ada pertambahan maklumat, macam mana dia nak upload? Nak kena delete yang lama ke atau macam mana? Okey, sekejap. Nanti saya buka satu skrin ya. Sekejap. Sekejap, minta maaf sekejap. Okey, terima kasih soalan tadi. Soalan Cik Hafiz berkait juga dengan soalan tadi. Inilah contoh di mana bila kita nak isi pencapaian KPI, kan ada dokumen pembuktian ni. Kita perlu upload di sini. Okey, fail berkenaan tak boleh lebih 10 MB. Kita kena fikirlah macam mana. Jadi bila P1 dengan alasan bila P1 buka, jadi P1 perlu buka template tadi untuk memberi markah sama ada setuju ataupun tak setuju. Jadi kita boleh guna template yang sama dengan ada isi, kita upload di sini sekali lagi. Ni upload kali kedua file yang dah ada data. Kalau pembuktian semasa main KPI itu kita dah isi sebagai contoh yang tadi, kita dah letak, tak ada ya, kita dah letak juga yang dah ada file pun tak ada masalah. Jadi kita perlu upload sekali lagi sebenarnya template pembuktian semasa kita isi pencapaian KPI. Okey, menjawab tak soalan saya? Ya. Terima kasih Tuan Cik. Satu lagi dia kata dia ada orang lain tanya kalau KPI dia hantar dia nak ubah. Boleh tak? Okey. Dia dah hantar KPI tapi dia nak edit KPI tu. Mungkin ada pertambahan atau pengurangan KPI contohnya lah. Boleh tak dia edit? Syam punya speaker ada orang bercakap. Okey. Okey, terima kasih Prof Izzat soalan itu. Itu dalam taklimat saya tadi, saya nyatakan bila kita isi, okey, saya pergi balik ke sistem boleh sekejap My KPI. Soalan chat. Okey. Bila kita isi My KPI, saya kata apa tadi? Tak boleh share screen. Ya. Okey. Bila kita isi, contohnya kan, bila kita hantar, perlu pada perbincangan dengan pegawai penilai. Contohnya sasaran letak 2, saya kata tak cukup. Saya letak 5. Itu penting perbincangan. Contohnya kalau saudara letak 10 tapi pegawai penilai kata tak boleh capai ni, 2 saja. Jadi sebelum kita peraku, kita boleh tukar. Selepas kita kemas, kita hantar kepada pegawai penilai 1, masih lagi ada ruang untuk tukar. Selepas peraku memang dah tak boleh tukar, cuma boleh ambil kira nanti pencapaian yang skrin saya tunjuk tadi, pegawai penilai boleh letak pencapaian markah sebenar walaupun sasaran tak capai. Prof Izzat menjawab soalan saya. Tuan Haji. Okey. Tuan Haji, kalau penilai 1 boleh ubah tak? Boleh tukar pegawai yang dinilai? Boleh tukar dia punya KPI? Memang boleh. Contohnya selepas bincang saya kata tadi kan dia letak 2, saya kata tak boleh. Saya nak letak 10 sebab saya rasa patutnya dapat 10. Masa kita kena kejar, kita punya projek mesti jana. Maknanya kita itulah penting perundingan antara pihak dengan pegawai. Maknanya kita ada ruang. Sebab apa? Masa kita bagi markah nanti, saya nak ada juga sesi perbincangan. Contohnya kalau tak capai, Bukhari boleh marah saya. Saya letak Bukhari sila urus 20 kursus. Boleh kata tak boleh capai. Saya boleh buat 10 saja. Saya letak juga 20. Jadi masa itulah penting face to face. Penilaian tu saya nak markah saya 100 walaupun saya buat 10. Ada ruang. Mana ada ruang perbincangan,
P1, P2 boleh duduk bersama sebab itu kita ada ruang tadi saya tunjuk. Kita boleh lagi ubah markah. Walaupun Boleh berunding lah. Boleh berunding konsep. Boleh berunding. Boleh berunding. Ji, ada soalan lagi Ji. Boleh tak ada permintaan, boleh tak terangkan semula pemberat KPI? Okey, terima kasih. Okey, selepas dia proses macam selepas kita isi, contohnya Cikgu Hari saya ambil contoh, boleh Cikgu Hari? Cikgu Hari dah isi siap. Okey. Cikgu Hari dah hantar. Okey. Ataupun Cik Bidi sini dah siap, dia dah hantar. Pegawai penilai, contohnya Purohizat, pegawai penilai 1 kepada Encik Hafiz, kena buka skrin penilai, input penilai, kena buka, klik dekat button ini dan kita kena bincang berapa pemberat. Sekarang ni komputer auto jana saja. Saya rasa tak mungkin contohnya Puan Roslina ni buat kerja sama. Okay. Mungkin ada yang lebih berat. Jadi tak ada kalau kita letak 10 sedangkan yang ni contohnya 30, pemberat dia 12. Yang ni 1, cara perdana pemberat dia 12. Inilah penting pegawai penilai 1 berbincang dengan pegawai yang dinilai untuk menentukan pemberat sebab memberi kesan kepada markah akhir. Contoh saya bagi, kalau kita letak sasaran yang mana yang paling senang 30, sasaran 30, capai 15, komputer akan bagi 50/100. Jadi 50 markah dikalikan dengan pemberat, dapatlah mata akhir bagi KPI berkenaan. Okey, menjawab tak soalan saya? Terima kasih Haji. Ada soalan satu lagi daripada chat boleh ke wajaran ERK, saya jadi moderator pula. Boleh ke wajaran ERK diubah sebelum 31 Disember? Selepas submit kepada jabatan. Okey. Untuk wajaran ERK Haji, boleh ke? Boleh. Wajaran ERK kita masuk kepada SPPU kan. Tadi kita bincang pasal MIKPI, sekarang kita pergi pada SPPU. Kemas kini wajaran ERK untuk staf akademik. Okey, saya kongsi sekejap skrin. Share, nampak sebagai contoh. Maaf. Nampak. Dr. Rosita, maaf saya guna data sebenar. Contohnya pensyarah boleh ERC dan ERK. Jadi pensyarah boleh pilih. Kan Dr. Muhammad Maya dah bagi taklimat tempoh hari. Datuk Wahab pun dah bagi taklimat dekat DK2 tempoh hari. Jadi pensyarah klinikal kena buat keputusan hari ni nak ERC ke ERK. Sebab kalau kita dah pilih ERC, dia tak ada komponen K. Dia akan nilai komponen klinikal saja. Jadi tempoh untuk mengubah ni sebelum 15 juga. Tak boleh dah. Tarikh akhir kemas kini ERK, ERC pada 15 November. Bagi yang ada komponen P, auto jana. Kalau dekan 50% P dia. Kalau timbalan dekan 40. Kalau penyelaras 10. Jadi saya minta maaf kepada rakan-rakan akademik. Tarikh akhir untuk kemas kini ERK wajaran sehingga 15 saja selepas berbincang dengan ketua jabatan sebab jabatan pun ada ERK masing-masing. Sebab jabatan pun tak nak semua tumpu kepada R. Tak ada siapa nak mengajar pula. E pun kena. Nanti kalau tumpu kepada E dan R, siapa nak buat K. Jadi itulah penting ada perbincangan di peringkat jabatan dalam menentukan peratus wajaran. Contohnya TEC, sistem pusat kecurahan tisu, ERK dia E10, R80, K10. Boleh dengan kelulusan dekan. Walaupun di luar daripada julat yang diberikan oleh jawatankuasa SPPU. Okey, menjawab saya soalan Prof. Terima kasih moderator. Terima kasih Tuan Haji. Ni Tuan Haji sampai pukul berapa boleh ambil soalan ni? Ada berapa soalan lagi? Boleh, saya boleh ambil soalan.
Okey, soalan yang lagi satu bila boleh kita klik semak dan hantar? Bila maknanya data tu kita rasa sedia untuk disemak dan hantar tu? Sebab kalau dah hantar dah susah sikit nak ubah kan. So bila masa kita boleh klik? Okey, ni soalan My KPI kan? Ya, betul. Ya. Kalau kita tengok di atas ni, nanti saya share. Saya dah share kan? Nampak skrin saya? Nampak. Okay. Nampak. Proses mengisi, melata dan memperaku sehingga 15. Jadi itu saya minta tolong kalau boleh hari Jumaat ini baca doa banyak-banyak selepas tazkirah solat duha pagi Jumaat tu, buatlah keputusan, bincang dengan pegawai penyelai satu, klik lah. Sebab kita dah tak ada masa nak letak pemberat lagi dan sebagainya. Jadi 15 November adalah proses untuk mengisi, melata dan memperakukan. Boleh Faizat? Boleh. Tapi bila yang nak semak dengan hantar tu mungkin bila kita dah pastikan pegawai yang dinilai dan telah bincang kot, baru semak dan hantar tu kita boleh klik lah. Ya, terima kasih Faizat. Kau boleh bincang sama ada melalui telefon ke, WhatsApp ke, ataupun buat Zoom. Sebab WhatsApp pun boleh WhatsApp video call Jadi bincang. Sebab apa? Takut memberi kesan kepada penilaian nanti. Itulah saya kata saya nak letak 10, kenapa letak 50, bergaduh pula di situ. Itu perlu ada persetujuan bersama. Yang penting kita letak sasaran yang boleh dicapai kan Tuan Haji? Ya, Cik Bukhari, itu saya katakan smart tadi kan. Spesifik, measurable, yang boleh kecil. Okey, untuk tahun inilah. Soalan tu yang macam telah diulang banyak kali tu saya tak ceritalah sini saya bagi soalan-soalan baru. Ni soalan satu lagi. Dia kata dia pegawai perubatan lantikan hospital. Jadi KPI strategik dia adakah berdasarkan fakulti ataupun hospital? Macam mana nak dapatkan KPI strategik yang Tuan Haji tunjuk tadi? Okey. Dia staff hospital kan? Terima kasih Prof. Izzat. Sebab KPI hospital saya dimaklumkan Prof. Datuk Pengarah itu dah share dalam email kepada semua warga hospital kan. KPI hospital. Jadi saya tak boleh nak komen apa dia KPI strategi hospital, maknanya pegawai UG itu kena bincang dengan pihak pengurusan hospital lah. Kalau kita yang strategi kat Bangi kita dah jelas kan. Dah jelas pelataan tu apa yang kita nak latakan. Maknanya kalau di Bangi 53 KPI strategik kita dah latakan. Kalau hospital saya mohon maaf dan Prof. Izzat, saya tak tahu apa yang Datuk Pengarah dah latakan kepada Timbalan Pengarah Hospital. Timbalan Pengarah Hospital lata kepada Ketua Jabatan Klinikal dan juga kepada pegawai-pegawai perubatan di bawah lantikan hospital. Jadi rasa kena bincang lah Prof. Izzat kan. Kita tak boleh bantu. Mungkin soalan ni pasal dia menjalankan dua tugas tu Haji. Mungkin dia menjalankan dua tugas, mungkin dia staff hospital tapi mungkin dia bantu fakulti. Jadi dia tak pasti nak masukkan yang pelataan atau KPI tu yang hospital atau fakulti. Okey, UD memang jelas lantikan hospital. UD perlu letakkan my KPI berdasarkan kepada JD. Dalam JD itu mungkin juga ada tugas klinikal dan juga ada tugas pengajaran. Kalau komponen komponen hakiki dia. Jadi peratus tu bergantung kepada ketua jabatan nanti. P1 lah mengesahkan berapa peratus untuk pemberat kepada kerja klinikal hospital dan juga pengajaran di peringkat fakulti. Itu boleh berunding P1 dengan P1. Dan dari segi strategi itu sama ada boleh letak dalam KPI PTJ tu. PTJ itu maknanya jabatan lah. KPI jabatan yang melibatkan strategi hospital. Saya tak pasti. Mungkin boleh bincang dengan Cik Musyidi kot yang tu. Kalau nak letak. Ya, mungkin kena rujuk dengan Cik Musyidi juga sebab dia lantikan hospital tu. Lepas tu satu soalan lagi tu, KPI tu semua nak kena isi ke? KPI tadi Tuan Haji dah tegur sebenarnya kalau KPI tu kan perlu tak isi semua. Ni ada soalan berulang lah mungkin. Okey. KPI saya bagi contoh. Okey, KPI kita tak semestinya 5 trust saya katakan tadi.
kita sebagai kalau akademik mungkin terlibat dengan trust 1. Kalau terlibat dengan pengajaran sudah tentu ada trust 2. Kalau terlibat dengan mobility pelajar antarabangsa, contohnya PREENG, dah tentu ada trust 3. Macam Cik Bukhari terlibat dalam latihan staf, sudah tentu ada trust 4. Kalau yang menguruskan keuangan Cik Hafiz pendanaan, trust 5. Jadi tak semestinya perlu ada 5 trust. Kita tengok KPI itu berasal daripada trust mana. Yang kedua, untuk menentukan sama ada strategi PTJ projek adalah hakiki, kita tengok kepada my KPI itu tadi. Kalau KPI yang membuatkan JD kita, memang kita letaklah hakiki. Kalau yang dalam hakiki itu ketua kita minta buat projek, contohnya projek webinar, banyak sekarang kan webinar buat. Webinar memasyarakatkan rakyat. Jadi Cik Hafiz boleh letak itu sebagai KBS projek. Katalah kita menyokong pendalam penerbitan ataupun penjanaan kewangan fakulti yang Prof. dah letak sasaran 53 juta. Jadi kita boleh letak KBS ataupun MyKPI itu berasaskan kepada sasaran PTJ. PTJ katalah fakulti perubatan nak jana 53 juta. Dalam KPI kita letak untuk penjanaan kewangan, kita boleh klik yang ni, tak ada masalah. Jadi yang strategi tadi bergantung pada 53. Kalau kita volunteer nak bantu KPI strategi universiti, kita pilihlah 53, kita letak. Macam saya letak 3. KBS universiti. Praizat menjawab soalan saya. Ya Tuan Haji, menjawab. Apa ni, sebab ini daripada chat, saya tolong baca je. Okey, terima kasih. Ni boleh ambil soalan lagi Tuan Haji? Boleh, sampai pukul 12. Boleh. Oh okey. Minum air dulu Tuan Haji. Ini Saya soalan dia minta diri dulu lah. Saya minta diri dulu Tuan Haji, saya ada daftar dekat UCTC ni. Ya, Prof Izzat. Ya. Nanti apa-apa ini daripada PM. Terima kasih Cik Bukhari. Ini daripada Prof Asma, wajaran ERK yang ditetapkan salah 30, 60 dan 10. Kenapa tak boleh masukkan klinikal atau profesional? Jadi bagaimana tip untuk memilih sama ada klinikal ataupun khidmat? Boleh dengar ke Tuan Haji? Okey, boleh. Okey. Terima kasih Prof Izzat. Ada banyak rakan akademik. Hari ni saya rasa ya. Hari Syira hari ni kita buat untuk PNP sebab Friday nanti, hari Jumaat kita buat untuk akademik dengan Datuk Wahab. Tapi sebab masa nak masukkan tu kan pendek kan Tuan Haji kan, saya rasa mungkin ramai yang join jugalah. Untuk pemilihan seperti saya kata tadi, staf akademik boleh tetapkan nak pilih ERK ataupun ERC. ERC itu makna profesional, C itu klinikal. Sebab kita tak boleh guna ERP sebab P itu dah guna untuk pentadbiran. Jadi staf akademik boleh buat keputusan ERC atau ERK, maklum kepada ketua jabatan. Kalau ketua jabatan setuju, ketua jabatan akan bagi list dekat saya ataupun Syirah. Kita akan kemaskan dalam sistem dengan syarat yang kita nampak E kan, E boleh 10 hingga 60, R boleh 10 hingga 60, C maksimum 40. C maksimum 40. Jadi inilah kaedah untuk menentukan wajaran bagi siapa staf akademik, terutamanya pakar perubatan yang buatkan klinikal tu boleh pilih C. Prof Izzat memang diberi peluang. Jadi pensyarah boleh maklum dekat kami pejabat dekan, kita boleh klik dan saya boleh kemas, dan saya kemas kini automatik dekat skrin SPP akan bertukar kepada C. Tiada lagi K. Ya, jadi saya harap kalau ada yang soalan ni yang tak berapa pasti boleh rujuk kepada Haji Din mungkin ada yang nak tanyalah yang lagi itu. Lepas tu satu soalan lagi untuk template pembuktian KPI, mungkin data sepanjang tahun ni tidak dikumpul atau belum dikumpul sepenuhnya lah sebab data kadang-kadang lambat. Jadi masih perlu kumpul balik data dan isi atau kita boleh mula untuk tahun 2021. 2021 tu mungkin belum ada lah Macam mana Tuan Haji tu? Ada komen tak yang ni soalan ni? Template pembuktian KPI mungkin data tak dikumpul. Terima kasih Prof Izzat. Saya rasa memang agak sukar kita MCO ni kan, PKPB ni. Cuma macam mana kita nak buktikan kepada penilai, satu contohnya saya.
Saya kata saya perlu menguruskan 6 mesyuarat jawatankuasa JKSP, jawatankuasa kesepakaran. Okay, contoh kan. Jadi mungkin saya boleh buktikan kepada pegawai penilai 1 saya tunjukkan jemputan mesyuarat bilangan 6. Jadi saya uploadkan PDF file. Jadi saya rasa kalau P1 cukup hanya menunjukkan surat itu sebagai pembuktian, P1 untuk beri markah penilaian, saya rasa tak ada masalah perbezaan. Dia bergantung antara P1 dengan pegawai yang dinilai. Macam mana nak buktikan hasil kita. Kalau Pra-Eng kata dah buat satu buku guideline, dia tak sempat nak buat dalam bentuk Excel ke nak jana dah dapat irap, dia ambil kulit buku tu, Pra-Eng scan, PDF kan, letak pembuktian. Jadi kita boleh. Jadi mungkin Prahizat boleh terima. Jadi itu bergantunglah untuk tahun pertama ini. Saya harap pegawai penilai 1 pun cubalah memahami keadaan staf kita untuk kumpul data. Kalau dia dah ada template dan sebagainya, baguslah kan. Kita boleh guna untuk next year. Kalau yang tak ada, mungkin kita boleh guna yang terakhir macam tadilah. Benda-benda yang kita boleh meyakinkan P1 untuk memberi markah penilaian. Okay, Prahizat boleh kita banyak. Okey. Ya, saya rasa jelas kot. Jadi kalau boleh ada template sebelum dan juga selepas pengisian. Kalau tak boleh apa-apa yang ada lah. Sebab dia sebenarnya bergantung kepada penilai ya Tuan Haji ya. Kadang-kadang penilai tu dia nak semak betul-betul. Kadang-kadang dia tahu awak kerja, dia tak perlukan sangatlah. Bergantung juga kepada penilai 1 ya Tuan Haji ya. Betul itulah. Assalamualaikum Tuan Haji Din, boleh saya tanya soalan? Okey, Dr. Mawada. Okey, Prof, silakan. Sila. Untuk staf yang dinilai di bawah seriaan kita, berapakah minimum penyataan KPI yang perlu kita latakan tu? Okey. Prof Dr. Mawada ada berapa staf di bawah? Setakat ni 3. Oh, 3. So saya nak tahu minimum penyataan. Macam dah ada 3, Prahizat mungkin ada 20. Itu saya nyatakan range minimum maksimum. Saya kata saya minta kalau boleh jangan lebih 10. Sebab kalau 10, kita ada 10 kali 3, 30 kan. Kalau kita ada 20 orang dah jadi berapa. Jadi apa yang masih tak limat dibangi, maksimum 10, minimum 5. Jadi staf pegawai penilai, pegawai nilai jangan letak banyak sangat. Jadi agak sukar kan memberi beban kepada pegawai penilai. Mungkin boleh cantum. Mungkin kita tengok KPI itu agak lebih kurang sama, kita boleh cantum jadikan satu KPI. Nak letak 4 pun boleh. Terima kasih Haji Din. Ya, boleh. Tuan Haji, ya. Boleh saya tanya soalan? Boleh, silakan. Dalam SPPU versi 7 saya ada untuk KPI, my KPI ada 2 jenis. Satu ialah KPI berasaskan strategik dan satu lagi KPI berasaskan hakiki. Di dalam SPPU version 7. Okey. Tetapi kalau saya tak ada KPI strategik, macam mana dengan markah nanti? Okey, sebab terima kasih Prof. Untuk KPI strategi markah dia 15% kan? Dia tak tunjuk markah, dia kosong-kosong dua-dua. Okey, mana dia bukan 15 mata sama seperti saya. Sebab itu saya bagi taklimat tadi dalam 53 tadi KPI universiti yang strategik, Prof boleh pilih mana-mana yang rasa kita buat boleh menyokong KPI strategi itu, kita letak di bawah hakiki, di bawah my KPI kita. Okey, jadi katalah 2 KPI strategi, 3 KPI hakiki, ataupun 1 KPI strategi, 1 KPI projek, 3 KPI hakiki. Mana kena tambahlah Dr. Din Ya, memang wajib kena ada ke? Sebab dia dah muncul dalam SPPU version 7. Kalau dah muncul tu memang kita kena cari. Kena ada. Jabatan mana? Microbiology. Apa yang boleh sumbang ke arah pencapaian quality faculty kalau di pangkat jabatan HOD, di jabatan microbiology untuk pendanaan ke?
penerbitan ke? Penerbitan. Saya suka penyanaan sebab boleh tolong Prof Izzat. Oh, okey Penyanaan. Okey. Okey. Mana boleh pilih. Kalau nak list KPI strategi tu saya boleh share nanti. Boleh. Penyanaan lagi senang. Katalah kita letak sasaran Jabatan Microbiology mensasarkan penyanaan 20,000 daripada pengajuran seminar ataupun konferens dan sebagainya. Hasil makmal. Itu mana senang. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan ni daripada chat. Dia kata kalau apakah kesan jika tak sempat nak siapkan KPI masa pendek, tak sempat nak siapkan KPI dengan template apa tu, apa kesan dia? Okey, nasihat saya rasa sempat. Kita ada tiga hari lagi. 3 hari saya beritahu, saya ajar staff saya buat KPI hanya 5 minit saja. Okay, sebab apa? Bukannya susah macam saya kata tadi. KPI ini berasaskan hakiki. Okay, hakiki itu bermakna kalau kita sebagai pentadbir akademik ada senarai tugas. Kalau kita sebagai staf sokongan dan pelaksana ada senarai tugas harian kita buat. Kita tukarkan senarai tugas itu dalam bentuk accountability. Sebab kalau kita tak tukar kepada accountability, kita tak dapat hasil. Okay? Accountability maknanya ada kata kerja, menguruskan, menyelaras, mengatur. Penjanaan kewangan itu objek dia mengikut sasaran yang ditetapkan oleh SDJ. Itu adalah hasil dia, sasaran. Jadi daripada hasil itu kita dapat tentukan KPI apa. Maknanya jumlah penjanaan ataupun jumlah sasaran, jumlah penjanaan kewangan tahun 2020. Jadi bilang jumlah itulah akan menjadi KPI kita letak dekat sasaran. Okay, sama ada 20,000, 30,000, 500,000 dan sebagainya. Dan template pembuktian sekiranya tak sempat, tak perlu upload lagi. Upload itu saja dulu. KPI, penyataan KPI, sasaran, pilih sama ada hakiki ataupun projek hakiki ataupun strategi dan tengok teras mana, nyatakan kaedah pengiraan, letak tindakan di bawah bagi memastikan KPI kita tercapai, kemas. Bincang dengan pegawai penilai 1, setuju, sah. Pegawai penilai 1 bagi agihan wajaran tadi tekan sah. Maknanya dah selesai. Saya rasa tak ada masalah Prof. Boleh jumpa saya face to face lah kalau susah sangat nak tulis. Saya boleh jumpa saya. Kita boleh bincang macam mana nak tulis KPI. Kalau susah kan kita buat seringkas mungkin, kita faham, P1 faham dan adalah kesan dia nanti kalau kita tak dapat markah SPPU kita tak boleh jana daripada markah kompetensi. Cuma ada dari segi kepuasan pelanggan, ada dari segi latihan, ada daripada khidmat. Jadi kosonglah sebab markah untuk hakiki itu agak tinggi kalau staf PNP dan juga pelaksana sebab akademik tak ada masalah kalau tak buat MAC KPI pun komponen P dia kalau penyaras hanya 10% saja. Dia ERK P itu ada lagi. Jadi saya rasa paling susah pun buat 1 ataupun 2, 3 lah. 3 yang terbaik yang menggambarkan tugas hakiki kita untuk diukur SPPU W7. Okey, Prof Izzat boleh saya persilakan jumpa saya kat pejabat. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, rakan-rakan ni, jadi Tuan Haji dah inform boleh WhatsApp, video call atau jumpa personally Tuan Haji di pejabat kalau ingin bantuan. Boleh ambil soalan lagi Tuan Haji sampai pukul 12 Okey, boleh. Sebelah 45 sebab saya nak bekerja ke Bangi. Okey, soalan daripada, ada satu soalan lagi daripada chat. Boleh ke jika dalam 5 KPI yang diisi tu hanya satu je kategori KBH, 4 lagi KPI kategori KBS PTJ, boleh ke? Boleh sebab kita nak menyokong KPI strategi,
KPI strategi dah tentu KPI PTG menyokong strategi, jadi dibolehkan. Sebab itu yang kita nak. Kita nak staff kita membuat kerja-kerja yang menyokong KPI jabatan, fakulti dan universiti. Itu yang besar. Contohnya Prof Eng, dia buat kerja cari dana saja. Hakiki dia tak buat. Kita boleh maafkan. Sebab itulah KB yang kita nak sokong. KB PTJ, KB strategi. Tapi kena ada satu lah hakiki. Jadi tak wajarlah sekiranya kita tak letak KBH hakiki. Sebab kita mesti ada tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita dalam surat pelantikan oleh Yang Mulia Prof Dekan kan, ataupun diminta untuk menyelaras peperiksaan sebagai contoh dan sebagainya. Jadi perlulah ada juga hakiki. Jangan langsung tak ada hakiki. Okey, Prof Izzat menjawab soalan. Ya. Terima kasih. Untuk ahli akademik, kita ada sesi bersama Prof Datuk Wahab besok petang. Nanti Dr. Muhammad akan bagi link. Macam mana pun akademik dan PNP semua kena siapkan isi melata dan peraku pada 15 November, betul? Betul. Kepada dua-dua kan? Dua-dua kategori semua masa deadline sama ya? Sama, betul Prof. Terima kasih. Kalau ada soalan lagi daripada rakan-rakan. Nampak macam dah tenang ni Tuan Haji. Okey, ada satu lagi soalan ni. Prof Asma, okey. Tuan Haji, saya nak tanya. Ya, silakan. Kalau tadi Tuan Haji kata kalau kita nak tukar daripada komponen K kepada C tu, kita kena inform Cik Zainuddin. Boleh tak saya cadangkan ada pegawai yang sokongan, yang kiranya pegawai lah, yang di setiap jabatan yang in charge. Kalau tidak nanti takut tak sempat orang tu nak tukar. Dan saya concern di sini ialah masa yang penerangan Datuk Wahab kepada kita dekat DK2 tu ialah ada orang yang ada dua-dua dia bagus. Maksudnya khidmat dia bagus, klinikal dia pun bagus. Jadi kalau misalnya kita pensyarah Fakulti Perubatan, kita dah banyak-banyak kali cakap bahawa contohnya seorang profesor ni dia dilantik sebagai external examiner di universiti luar. Tetapi itu di kategorinya khidmat. Jadi dia juga melakukan banyak pembedahan, banyak clinical work, banyak pengajaran di bedside dan operation dan sebagainya. Jadi dia akan, kalau misalnya dia ambil clinical, katalah dia ambil clinical je 10, khidmat dia dah tak boleh ambil. Jadi maksudnya macam kita kehilangan suatu perkara yang tak capture. Dan ini berulang-ulang kali diberitahu kepada pihak bangi. Tapi masih lagi kita rasa macam frust lah, sebabnya kita tak dapat capture benda yang kita buat berserentak. Macam tu. Jadi maksudnya benda ni tak boleh dibuat untuk tahun 2021 tak? Satu lagi cadangan ialah kami mencadangkan supaya SPPU versi 7 ni tak dilaksanakan. Saya secara terus terang cakap di sini sebab saya rasa macam sistem tak betul-betul lagi bagus, kita dah dipaksa untuk isinya. Jadi yalah kita akan buat insya-Allah, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, macam mentally torture. Terima kasih. Okey, Prof Asma ada 3 soalan saya catat. Yang pertama, untuk pendudukan ERK ataupun ERC, saya dah minta PIC dekat jabatan kumpul nama-nama yang nak tukar. Setelah bincang ataupun persetujuan ketua jabatan, hantar dekat saya ataupun Syirah. Kita tak nak seorang-seorang WhatsApp saya, mesej saya kan. Kita takut nanti bila tukar ketua jabatan pun tak tahu kan. Itu yang penting ada jabatan akan selaras dengan pejabat dekan yang mana nak tukar ERK ataupun ERC. Yang kedua dari segi dasar, yang Prof Asma cakap tadi dasar. Dari segi ERK, kenapa tak ERK plus C kan? Ada juga komponen K. Sekarang ni dia bagi option saja K ataupun C. Sepatutnya ERK plus C kan? Baru mengambil kira penglibatan pakar-pakar kita dalam khidmat luar dan sebagainya. Datuk Mazuki ada jawab email kat staff akademik kita yang personal email kepada beliau.
Jawatankuasa teknik, jawatankuasa induk SPPU akan mempertimbangkan. Itulah jawapan Datuk Marzuki lah, saya baca dalam email untuk pelaksanaan. Dari segi yang ketiga tu sama ada kita nak teruskan W7 ini ataupun tidak, tangguh dan sebagainya, itu dasar juga kita serah kepada peringkat universiti lah. Prof Asma, saya pun tak boleh nak komen. Jadi dua, jadi kita juga boleh bawa perkara 2 dan 3 tadi dalam perbincangan Prof Datuk Wahab besok, insyaAllah. Datuk Wahab akan bawa kepada jawatankuasa induk dan juga jawatankuasa pengurusan universiti. Prof Asma. Ya, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa memang kita semua perasankan benda ni, tapi kita akan sokong, memang kita sentiasa membantu Fakulti Perubatan. Dan insya-Allah bila saya tengok tu ialah saya rasa macam bila my KPI saya tengok dalam saya punya sendiri, dia tak adalah pula tarik penerbitan yang saya dah buat 2020 tu. Jadi macam kena upload ke, sedangkan benda ni dah ada dah dalam sistem e-rap. Jadi saya pun dia memang kita kena upload walaupun e-rap tu dah ada ke? Tak, Prof, mungkin ada masalah teknikal ataupun Prof hubungi Asma tak salah saya dalam taklimat yang cek yang lepas, PTSL kita punya PTSL yang jaga e-rap tu. Mungkin dia boleh semak, mungkin ada satu benda yang tak kemas ke dalam sistem. Oh, okey. Saya bagi kat Prof nama staf PTSL yang boleh dihubungi untuk kalau sekiranya data sumber e-rap tak ditarik. Okey. Satu lagi untuk sebab ada ramai akademik staff juga yang ada dekat sini, mungkin esok dia tak sempat nak join. Saya melihat saya punya SMPU saya, postgraduate research saya, dan banyak kat situ dia kata adalah laporan akhir tidak dihantar walaupun laporan akhir itu telah dihantar kepada pihak pengurusan penyelidikan. Lepas tu bila kita query pula, dia kata disebabkan oleh kita kena isi secara online. Kita tak boleh secara hard copy sahaja. Dan benda tu sangat redundant kepada pensyarah. Jadi dalam keadaan macam ni, macam seolah-olah SMPU dengan dalam e-rap penyelidikan, dia tidak ada link. Kerana apa? Sebab saya tahu kalau Myra tu, kalau misalnya kita punya penyelidikan kita tu ada akhir-akhirnya adalah jurnal. Jadi Myra punya weightage tu lebih tinggi daripada penerbitan tanpa melalui penyelidikan. Jadi benda tu tak capture lagi. Saya dah berhubung dengan Siti Aida dan Siti Aida dah berhubung dengan kita punya librarian kita, Tun Sri Lanang. Saya harap pensyarah yang lain pun kalau ada masalah ni, sila hubungi KRIM dan juga sila hubungi juga dengan Encik Azmir ke ataupun perpustakaan lah. Sebab kita tidak rugi. Okey, terima kasih Pak Asma. Betul. Sebab SPPU W7 dia bergantung kepada sistem sumber. Kalau kita tak jelas sistem sumber di mana, jadi SPPU tak akan tarik. Contohnya kalau penerbitan sistem sumbernya e-rap. Kalau dana penyelidikan SMPU. Itulah kalau komponen K banyak dekat khidmat. Saya minta tolong satu rakan-rakan di peringkat jabatan, tolong bantu pensyarah siapa yang ada ID khidmat, tolong bantu pensyarah daftar penglibatan pensyarah dalam sistem e-khidmat. Kalau pensyarah daftar dalam e-khidmat akan dipaparkan e-khidmat versi 2. Yang versi 2 tu tiada komponen khidmat universiti. Jadi kalau kita klik, jadi markah akhir dekat e-khidmat tu tak keluar khidmat universiti. Jadi saya minta PIC jabatan tolong bantu staf akademik daftar e-khidmat bagi memastikan ada komponen khidmat universiti. Itu yang saya minta kerjasama kepada PIC di jabatan. Okey, Prof Izzat. Terima kasih. Terima kasih Haji Din. Kalau ikut dah saya rasa soalan-soalan ni banyak yang dah di-mention tadi, dibintang tadi. Cuma yang soalan e-khidmat tu juga
Sekolah ikut Ihikmat ni bawah saya lah, tapi itulah Ihikmat sekarang ni kita kena tengok siapa dia punya penilai pertama jugalah. Minta pada rakan-rakan semak juga penilai pertama mereka siapa dan hubungi penilai pertama mereka, sebab mungkin ialah penilai pertama mungkin tak perasan atau sibuk. Dia kena perakukan dalam SPPU tu, mengatakan yang dia peraku tugas awak buat apalah. Jadi mungkin ada yang belum perakukan, saya harap rakan-rakan bantulah. Jadi saya pun yang mana melalui saya semua saya dah perakukan. Cuma saya faham ada yang baru masuk lagi, kalau hari ni masuk atau semalam masuk saya akan buat segera, tapi yang tak melalui saya tu dia akan pergi kepada P1 masing-masing lah. Jadi minta rakan-rakan yang mana dah daftar tolong semak dengan P1 masing-masing ya. Saya rasa soalan chat tu lebih kurang dah habis lah Haji Din. Terima kasih Prof. So kita ya itu je kot. Terima kasih. Saya itu kot, kalau ada lagi boleh WhatsApp, boleh email ya. Boleh datang. Kan saya suka WhatsApp lah sebab PKPB ni kan kita tak nak banyak kontak. Boleh email, boleh WhatsApp. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Untuk akademik esok kita ada satu sesi lagi bersama TNC untuk bincang dari segi dasar lah dan juga pelaksanaan. Itu saja Prof Izzat. Terima kasih bantu jadi moderator dan rakan-rakan akademik yang ada bersama saya, rakan-rakan pentadbir ataupun staf pelaksana. InsyaAllah kita cuba bantulah. Okey, minta maaf Tuan Haji, minta maaf. Selain daripada Tuan Haji, dengan siapa ya kita boleh refer berkenaan dengan My KPI ni? Sebab saya tahu Tuan Haji akan busy juga. Selain daripada Tuan Haji, boleh refer siapa-siapa lagi ke Tuan Haji? Okey, untuk Encik Tahir My KPI, saya pun belajar daripada panduan SPPU. Okey. Dia tak ada taklimat. Okey. Hari-hari saya kena baca ini. Glossary, soalan lazim, tujuan, tengok video. Okey, kalau maknanya dia masa ni kan orang kata new norm. Even BSN pun tak bagi taklimat secara menyeluruh. Jadi boleh jumpa saya. Mesej, email, WhatsApp. Pukul 2.30 pagi pun saya jawab insya-Allah. Wow. Okey. Tuan Haji, terima kasih. Okey, Prof Izzat, saya mohon maaf. Okey. Harap saya pun masih. Okey, amalkan SOP pastikan jabatan dapat operasi seperti biasa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Thank you so much. Thank you Prof Izzat. Thank you.